Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi dia line terganggu line terganggu ni. Saya duduk dalam hutan sikit nak keluar ke bandar Dia duduk di bukit. Line terganggu sikit tuan-tuan biasalah. Jalan kampung ni, jalan dalam hutan. Dia nak keluar ke bandar Nak keluar ke bandar dia kurang sikit mencawang Jadi line dia terganggu-ganggu sikit. Tak ada masalah orang hacking ke apa. Tadi kita terhenti di mana? Kita terhenti dekat perkataan Jadi kita hari ni kita sering melontarkan perkataan kepada seseorang Jadi kita selalu menyumpah-nyumpah. Kita kata kepadanya bodoh, kita kata kepadanya macam-macam lah, macam-macam perkataan yang kita lontarkan orang Jadi perkataan tu tuan-tuan, dan bawa kata Tok Guru saya, dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia pergi menghadap Subhanahu Wa Taala, dia mengadu. Dia kata, "Ya Allah, perkataan yang telah dilemparkan daripada orang ini, si Fulan bin Fulan ini kepada seseorang itu adalah tidak kena makam dia." Maknanya orang tu tak bodoh. Orang ni dia tak bodoh. Maknanya perkataan tu mengadu kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, "Wahai perkataan, kau kembalikanlah kepada si Fulan yang menujukan perkataan ini kepada orang tu." Maknanya perkataan ini patah balik kepada orang yang mengucapkan. Itu yang kadang-kadang kita jadi bodoh, kita jadi macam-macam berlaku daripada dalam hidup kita tu kerana mulut kita. Kerana mulut kita. Waalaikumsalam Zulkifli Zul. Kerana mulut kita yang melontarkan perkataan tanpa kita sedari, perkataan yang kita lontarkan tu akan kembali balik kepada kita. Tu antara yang saya dapatlah daripada guru saya. Jadi kita duk fikir dalam kehidupan kita seharian hari ini, apa yang berlaku pada kini hari ini adalah kerana diri kita sendiri, bukan kerana orang lain. Memanglah dijadikan silap tu mungkin ada silap daripada orang lain tetapi semuanya adalah kerana diri kita sendiri. Kerana mulut kita, kerana perbuatan kita. Bukan kerana Allah membenci, bukan kerana Allah tidak sayang pada kita. Allah mengambil segala-galanya daripada kita bukan kerana Allah tidak sayang pada kita, tetapi supaya kita kembali kepada kalau dibiarkan Tuhan hidup kita, daya kita dibiarkan kita dengan segala-galanya, maka kita akan hanyut. Jadi Allah duga kita supaya kita kembali kepada fitrah. Itu yang saya fahamlah daripada harian semalam. Jadi Allah nak mengasingkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengasingkan kita supaya kita dapat dekat diri dengan dia, supaya kita dapat mencintai dia lebih daripada kita mencintai. Saya bercakap ni tuan-tuan bukan atas faktor saya mempunyai tauliah dalam berceramah. Jangan. Saya berkongsi kepada tuan-tuan semua dalam memandu, sambil memandu ni sebab apa saya agak mengantuk sikit so saya berkongsi kepada tuan-tuan supaya membawa hikmah kepada semua. Maknanya kita ni adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa. Jadi sebab itulah kita kena ujian. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang saya faham lagi adalah perjalanan kita panjang. Perjalanan kita panjang daripada alam roh kepada alam dunia ni. Yang menentukan kita adalah di alam dunia ni. Jadi pelbagai ujian lah
Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, tetapi tempat yang amat memenatkan. Pelbagai dugaan dan rintangan yang terpaksa kita hadapi untuk kita untuk kita kepada next stage. Bahasa Melayu tak ingat untuk kita kepada next stage. Next stage-nya adalah alam barzakh dan juga alam akhirat. Sangkut pula dah. Ya, teruk sikit sebab saya duduk dalam hutan nak keluar pergi ke bandar. Dia kawasan ni kawasan hutan tuan-tuan. Kawasan hutan untuk memencilkan diri. Dia biasalah tu kalau kita nak orang kata apa, nak mencari ketuhanan ni, kita nak kena memencilkan diri. Jadi kawasan ni dia memang kawasan hutan tepat. Jadi tuan-tuan jangan marah kepada kod-kod ada RBA ke apa tak ada RBA. Ni memang kawasan hutan tepat lah. Kawasan hutan tepat nak keluar ke bandar. Ni saya dah keluar sikit, mungkin line dia okey sikit lah. Mungkin line dia okey sikit. Dan tuan-tuan, apabila kita diuji tu, Allah nak tengok kita sabar ke tak sabar. Dia nak tengok kita ada sifat mazmumah. Nak tengok kita ni sabar ke tak sabar. Jadi bila kita sabar tuan-tuan, insya-Allah Tuhan akan kembalikan balik apa yang kita hilang. Maknanya apa yang kita kehilangan sebelum ini, yang mana Tuhan sentap daripada hidup kita supaya kita dekat daripada dia, tak kira lah daripada segi rezeki ataupun pasangan, Allah akan kembalikan balik kepada kita. Dengan syarat kita sabar. Maknanya kita kena ujian tu, kita kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita takkan dapat apa-apa lah. Kita menyalahkan Tuhan, kita takkan dapat apa-apa. Saya siap reboot handphone tadi. Cua Sparrow, minta maaf. Jadi Tuhan nak tengok kita setakat mana kita punya nilai kesabaran tu. Memang dia ambil semua daripada hidup kita, segala-galanya. Untuk apa? Untuk supaya kita dekat diri dengan dia. Kalau kita dekat diri dengan dia, kita menanamkan rasa kecintaan kepada dia, maka Allah akan kembalikan satu persatu apa yang dia telah sentap daripada hidup kita. Itu yang sebenarnya tuan-tuan. Itu yang sebenarnya yang saya dapat pada satu malam saya di sana. Jadi semua yang berlaku ni adalah kerana silap kita. Janganlah bila kita kena ujian tu kita meletakkan salah pada orang lain. Ia adalah kerana silap dan khilaf kita sendiri. Kita yang tersilap, kita yang terkhilaf. Jadi kita diuji. Bila lepas tu kerana kita hanyut dengan dunia. Kerana kita hanyut dengan dunia, kita terlampau ego dengan kita punya pembelajaran. Mungkinlah kita dapat best student di universiti kena kat diri sendiri ya. Kita ego, kita takbur, kita riak, kita rasa kita dah hebat sangat. Jadi Allah sentak. Aku nak tengok dengan sijil universiti hang tu hang boleh buat apa. Hang boleh buat apa bila aku kenakan hang dengan ujian ni, hang boleh buat apa dengan sijil universiti hang ni. Hang boleh tak jadi macam mana yang hang idamkan. Jadi bila kita tak boleh nak jadi macam mana yang kita idamkan tu, kita akan kembali kepada fitrah. Bila kita kembali kepada fitrah, kita sabar dengan dugaan tu, Allah akan bagi balik kepada kita. Allah akan bagi balik kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Itulah yang saya dapat semalam. Itulah yang saya dapat semalam. Memang kita duk rasa kehidupan kita ni dirancang oleh seseorang apa semua segala ni. Tetapi yang merancang tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Orang tu mungkin cuba diatur, dihantar untuk merancang. Tetapi yang mengaturkan orang tu juga tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada yang asalnya dan insya-Allah kita akan dapat balik apa yang kita hilang. Itu janji Allah kepada kita. Jadi supaya kita mencintai dia lebih daripada segala-galanya. Itu yang pentingnya. Begitu juga lapik sikit begitu juga dengan kita berpolitik begitu juga dengan kita berpolitik kita kena lebihkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Maknanya dalam segala urusan lah kita kena lebihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan memberi kepada kita kemudahan memberi kepada kita kemudahan, dan apa yang kita hilang tu dia akan kembalikan kepada kita. Ni saya dah masuk pekan Salam samalah kita bersabar dan muhasabah diri Lagi satu kita kena ada tok guru tuan-tuan. Kita kena ada tok guru Kita kena ada tok guru yang dekat dengan kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita silap ni tuan-tuan. Bila kita silap, kita macam saya dulu. Saya ambil pandangan ustaz ni, ambil pandangan ustaz ni, ambil pandangan ustaz tu. Lepas tu saya jadi hakim, saya jadi mufti. Semalam saya kena ayat dengan tok guru saya agak tergelak Jadi betul benda ni jadi kita ambil dalam YouTube Ustaz Azhar Idrus cakap macam ni, Ustaz Kazim Ilyas cakap macam ni, Ustaz Ibn Rijal dia cakap macam ni.
Lepas tu kita ambil semua 3 percakapan ustaz ni, kan, kita buat penentuan sendiri. Kita pula jadi mufti, kan. Kita pula jadi mufti, kita menentukan, oh hukum dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak boleh tuan-tuan, sebab kita bukannya dalam aliran tu, kan. Kita bukannya dalam aliran tu, dan kita bukannya ada pengetahuan untuk membuat sesuatu hukuman tu. Jadi kita kena ada tok guru. Maknanya tok guru ni untuk kita rujuk. Bukannya kita ambil dalam YouTube, kita ambil Ustaz Azrael Idris cakap macam ni, Ustaz Kazim Ilyas cakap macam ni, Ustaz Ibn Rijal cakap macam ni. Oh, jadi kita gabungkan apa yang mereka cakap tu, kita jadi mufti. Kita pula jadi mufti, kan. Kita ni hukum dia, Ustaz Azrael Idris cakap macam ni, macam ni. Jadi 2 orang ustaz cakap benda yang sama, Ustaz Ibn Rijal cakap benda lain. Jadi kita ambil yang ijma' Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Kazim Ilyas. Nah, pula dah kita pula jadi mufti, Kita pula jadi mufti. Itu yang jadi masalahnya. Kesabaran itu indah. Kebohongan akan membawa kepada nipadah. Kita seharusnya berbalik pada fitrah untuk kita rasa bersyukur, Ustaz Ijaz. Ya, betul tuan-tuan, saya bersyukur di usia yang muda ini, umur saya 29 tahun, tapi saya menghadapi pelbagai ujian untuk saya belajar. Saya belajar untuk melihat dunia. Saya belajar, oh inilah yang dikatakan dunia. Jadi susah tuan, setengah orang dia menghadapi ujian ni umur dia 40. Umur saya 29, saya kena timpa bagai kayu balak jatuh atas kepala. Jadi saya mengenal, oh inilah yang dikatakan dunia. Jadi saya bersyukur sebab apa, di usia yang muda saya mengenal banyak perkara. Jadi mungkin benda ni boleh membawa iktibar kepada anak cucu saya di kemudian hari, jadi itulah yang orang kata apa, setiap ujian ni adalah salah satu pembelajaran. Menuntun tu apa maksudnya. Jadi tuan-tuan tu satu tuan-tuan, bisa perkataan, bisa saya tengok dalam live saya banyak tuan-tuan. Ada orang hentam saya, dia kata saya ni mak ketum lah, kata saya ni penagih lah, kata macam-macam lah. Yang diperkatakan ni kongsi, bukan nak kata saya nak lontarkan kepada orang tu. Jadi perkataan yang kita kata tu, perkataan tu akan datang. Dia akan datang kepada saya. Dia akan tengok, betulkah seorang ni mak ketum, betulkah seorang ni penagih dadah, betulkah seorang ni seorang yang bodoh. Jadi bila perkataan tu tak kena kepada orang tu, dia akan patah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengadu. Dia cakap, ya Allah, perkataan yang telah dilontarkan oleh tuan ini kepada orang itu adalah tidak kena pada tempatnya. Maknanya orang tu tak macam tu. Jadi perkataan tu Allah arahkan supaya patah balik kepada orang tu, orang hak melafazkan tu. Jadi perkataan patah balik tu sama ada kena kepada dia, ataupun kena kepada cucu cicit dia, ataupun kena kepada anak bini dia. Perkataan perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita tu, itunya orang kata apa, kalau kita tengok orang dalam jalan harikah ni, dia amat jaga dengan perkataan dia, dia takut perkataan tu akan kena tempiah balik pada diri dia. Itu yang jadi orang kata apa, iktibar kepada kita semua. Saya dah sampai tuan-tuan dekat Jitra ni. So terima kasih kepada tuan-tuan semua yang menemani saya dan kita berkongsi. Selain pada kita berpolitik, kita berkongsi berkenaan dengan orang kata apa, kelemahan-kelemahan diri kita, supaya kita mendapat iktibar. Semua orang mendapat iktibar hasil daripada ni, orang kata apa, sesi live ni. Berbuat baik di hari besok, sebagaimana kamu berbuat baik hari ini, kerana jika besok kamu mati, tidak kamu sesal apa yang kamu lakukan semalam. Ya, betul tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, sifat-sifat orang kata apa yang macam ada pada diri saya ni, bukan ada pada diri saya ni. Kadang-kadang tok guru pun kena juga sifat-sifat ni. Yang mana sampai saya kena hukum sifat-sifat riak, sombong, tinggi diri ni. Bukannya orang-orang biasa je kena tuan-tuan. Bukan orang-orang yang biasa-biasa je kena. Kadang-kadang hak tok guru pun kena juga sifat ni. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri tuan-tuan. Amal kata selamat sampai. Kita sama-sama memperbaiki diri kita. Jadi tuan-tuan, bila kita kehilangan, kita jangan salahkan orang lain. Kita salahkan diri kita sendiri. Dan insya-Allah
Apabila kita kembali kepada fitrah, apa yang kita hilang tu Tuhan akan bagi balik pada kita. Sebab itu adalah pengajaran kepada kita. Apa yang Syafiq kata semua betul. Saya juga pernah lalui. Jangan hina dan lontar kata-kata jahat pada orang tu. Sangat betul. Dia badi badi, perkataan tu satu badi lah. Orang tua-tua panggil tu badi. Dia patah balik mindset kita. Dia patah balik mindset kita. Yang lagi hebatnya adalah dengan Allah mengarahkan supaya perkataan tu patah balik mindset kita. Jadi lagi teruk lagi teruk Makanya bila kita kata pada orang bodoh, Allah arahkan perkataan bodoh tu patah balik kat kita, jadi bodoh lah kita. Belum tentu bila kita kata kat orang tu bodoh, orang tu jadi bodoh. Jadi bila perkataan yang menghadap Allah tu patah balik pada diri kita, memang bodoh lah kita. Memang bodoh lah kita. Itulah kita kena jaga perkataan-perkataan tu, tuan-tuan. Sebab itulah orang kata apa, kalau kita tengok ahli-ahli tarekah ni, mereka sangat menjaga perkataan-perkataan mereka. Jadi tuan-tuan, semalam saya dah periksa dalam saya punya Google Drive ada dokumen-dokumen nanti saya akan share kepada dekat dalam orang kata apa, Telegram dan juga FB saya, Telegram tuan-tuan boleh join Telegram. Telegram saya ni adalah untuk membincangkan berkenaan dengan Federal Constitution saja. Untuk membincangkan berkenaan dengan Federal Constitution. Jadi siapa yang berminat untuk mengetahui lanjut tentang Perlembagaan Persekutuan 1957, bolehlah masuk dalam grup Telegram ni. Jangan bincang benda pelik-pelik, kita bincang tentang perlembagaan saja. Okey tuan-tuan, saya dah sampai ni. Sebelum saya tamatkan live saya ni, saya nak mohon maaf kepada semua orang yang pernah saya buat silap. Saya buat mohon maaf secara terbuka. Dan kalau kata saya pernah terkata kepada seseorang ke, pernah terlontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya mohon maaf dan saya harap tuan-tuan semua memaafkan saya dengan sebetul-betulnya maaf, agar saya tidak tidak terkena dengan lontaran perkataan yang saya kena tu, yang saya lontarkan tu. Okey tuan-tuan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.